Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung tugas manusia sebagai hamba. Ya tak? Segi je dah. Okey, insyaAllah. Jadi kita lepas dah kategori manusia sebagai hamba itu. Tak? Jadi kita sambung muka surat 16, tugas manusia sebagai hamba. Itu muka surat 16. Okay, insya-Allah. Kata pengarang rahimahullahu taala, beribadah kepada Allah. Itu nombor 1, beribadah kepada Allah dengan menjadikan seluruh ruang lingkup hidupnya dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata. Yakni beribadah kepada Allah. Lagu mana kata beribadah kepada Allah? Yakni dengan menjadikan seluruh ruang lingkup hidupnya dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk mengabdikan kepada Allah Taala ni lagu mana? Yakni mengikut undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi syariatnya, dari segi akhlaknya, dari segi keluarganya. Itu semua mengikut Islam. Itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita hamba, memanglah tugas kita hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas manusia sebagai hamba. Jadi kalau manusia itu derhaka, maka dia telah menyalahi apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas muka bumi ni. Maka menyalahi. Sebab kita mari atas muka bumi ni untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata uji lagu mana? Yang ni diuji dengan meninggalkan yang dilarang, buat yang disuruh. Itu je ujian dia. Nampak? Meninggalkan yang dilarang, buat yang disuruh. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tu. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Yani daripada sebiji benih, daripada biji benih yang bercampur. Quran khabar kita. Dia kata kami yang menciptakan manusia dari sepada biji benih nutfah. Yani dari segi air benih. Betul? Tu yang bercampur. Tu. Untuk apa? Nabtalihi, kami menguji dia. Untuk menguji dia. Lagu mana ujian? Yakni tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Faja'alnahu sami'an basira. Oleh itu aku dia dengar serta melihat. Itu kita ada mendengar serta melihat. Bila kita dengar lagu mana larangan Allah, lagu mana suruhan Allah Subhanahu wa taala, ada mata tengok hak mana baik, hak mana buruk. Tu. Maka tu tugas kita bagi tahu ke bumi ni. Untuk diuji dengan tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Walaupun sedap buat hak dilarang tu, kena tinggal. Walaupun sakit buat hak disuruh tu, kena buat. Tu tugas kita. Tu tugas kita lah tu. Okay. Maka seluruh ruang lingkup hidupnya kita itulah manusia ni dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni kalau kita orang tidur, malu kita rasa. Malu lagu mana tak? Sebab 17 kali sehari kita royak dalam semayang. Kalau semayang subuh ni 2 kali. 2 rakaat kan? 2 kali. Masa ni kita kata iyyaka na'budu. Baca tak? Mu baca tak? Mudah baca berat mu. Ajaran sesat mu. Faham lagi? Betul tak? Semua orang baca iyyaka na'budu. 17 kali sehari. Hanya kepada engkau ya Allah kami sembah. Kami beribadah. Kami patuh. Faham lagi? Itu kita duk kata dah tu. Sebab tu kalau orang semayang dia khusyuk, semayang dia ada hadir hati, confirm. Lepas semayang dia tak derhaka kepada Allah. Sebab saat ni baru kata. Betul? Panas-panas lagi. Kita ngaku. Kita kata iyyaka na'budu. Tu. Itu perjanjian kita dengan Tuhan tu. Perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Tuhan kata. Betul tak ni? Itu nak sedar.
Sebab tu kalau orang faham sungguh iya nak budu ni, mumitok benda aku pergi belaka. Nampak? Itulah. Kita nak faham. Okey. Maka tu, mana dalilnya kata Allah Ta'ala menciptakan kita ni untuk menjadi hamba kepada dia? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengenal dan menyembah, beribadah kepada aku, kenal dan taat aku. Tu tujuan Allah Ta'ala buat kita. Tuhan guna kalimah benda ni insan. Tu insan. Bila sebut insan, kalau kita ngaji kalimah kita faham. Bila Allah Ta'ala guna kalimah insan, mesti ada belakang tu memperingati kepada kita. Sebab kita ni dah ingat. Bang, insan ni lupa. Insan. Tu. Okey. Maka Allah beri peringatan kepada kita. Kenapa? Untuk beribadah kepada aku. Maksudnya, hey manusia, aku buatmu ni mungkin ingat molek, suruh taat ke aku. Tu maksud dia. Maka Allah beri peringatan di belakang tu, illa liya'budun. Supaya mu sembah aku. Tu. Tapi kebanyakan manusia ni dah ingat, lara, lupa. Lupa kita, tak ingat. Maka itulah Allah Ta'ala mari atur Rasul, suruh beritahu kepada kita, hey manusia, Allah Ta'ala cipta mu ni, suruh taat ke dia, suruh ikut undang-undang yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Al-Quran ni peringatan, agama ni nasihat, ad-dinu nasihat. Nampak? Sebab tu Al-Quran ni panggil hudan. Nampak lagi? Peringatan, petunjuk kepada kita. Maka Nabi bawa Quran. Tu dia. Maka untuk kita sedar, diulang-ulang banyak kali dalam Quran. Tuhan sebut nas. Nas ni Tuhan sebut dalam Quran 241 kali. Insan Tuhan sebut 65 kali dalam Quran. Apa lagi? Banyak sebut nama kita, tapi kita tak sedar. Banyaknya peringatan-peringatan daripada Allah. Kita nak sedar kan Quran tak aja baca. Quran tak aja baca. Aduh, ni kata susah. Macam sani lah. Tiap hari Jumaat menjadi kebiasaan kita ni sebab sunnah. Hari Jumaat tu imam akan baca sejadah dengan insan. Betul, surah sejadah dengan surah Al-Insan. Betul tak ni? Dah, kalau kita amal surah Al-Insan tadi, surah sejadah tadi, betul tak? Kita amal waktu imam baca tadi. Kita tubik, kita amal lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Comel kan? Tu. Nampak? Waktu Nabi buat semua tu. Boleh katakan Nabi buat semua Jumaat. Dah sejadah dengan Al-Insan. Dia gitu. Maka jadi sunnah Nabi. Tu penting tu bila Nabi royak semua tiap-tiap hari Jumaat. Penting. Tu. Okey. Maka tu. Sebab tu kita kena faham. Kena cari jalan lah. Untuk kita sebagai makmum ni, kena cari jalan untuk faham. Untuk faham tu imam baca. Kita nak menghayati ni. Bila baca surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, kita pun berasa lalu. Nampak lagi? Kita berasa. Betul tak? Sebab kita faham. Betul tak ni? Kalau kita tak faham, berasa tak? Tu imam kata apa? Aku pun tak tahu. Maknanya. Bila tak tahu nak kata kan ni? Tak tahu. Jadi bila dia baca tu baru kita sedar. Ni datang tu imam kata, suruh jadah parok subuh-subuh. Rezak aku. Kita kata rezak. Dah panjang. Betul tak? Tapi kalau kita faham rezak. Ada rezak. Kita menghayati. Nampak lagi? Menghayati apa yang tu imam baca. Oh sedar. Nampak lagi? Baru sedar. Tapi kita tak faham, tak sedar lah meh. Apa? Ni kita. Cuba carilah. Kalau kita tahu dah, tiap hari Jumaat sejik aku baca surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Kita baca, cuba faham. Faham lagi? Tu cuba faham. Barulah berkesan di hati kita. Sebab Quran ni panggil hudan, petunjuk untuk kita. Jadi kalau kita tak faham, macam mana Quran nak jadi petunjuk bagi kita? Kalau kita baca surah khabar kita tak faham, boleh jadi petunjuk dah? Tak boleh. Tu. Kita bahasa orang putih kita boleh baca sebab kita belajar sekolah dulu boleh baca. Makna tak tahu. Baca boleh. Menapi kata kita tak tahu. Begitu kok Quran. Quran kita boleh baca. Tapi faham tak? Ramai boleh baca Quran kan? Tapi tak faham. Hak paling malang lagi, hak dalam semayang tak faham juga. Hak tu memang paruk benar. Hak dalam semayang tu 85 tahun semayang tak tahu daripada Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum tu tak tahu rukun qauli tu dia tak faham apa yang dia baca. Hak ni lagi malang lah. Memang nasib malang sungguh hari kita tu.
termasuk dalam golongan orang-orang yang malang. Sebab dia tak faham kalau dia baca dalam semayang. Dan macam mana nak menghasilkan hayat, raja, khauf, betul? Ta'zim. Nak ada warna, sebab kita pun tak faham. Paling kurang hak dalam semayang tu nak faham. Nampak lagi? Paling kurang. Kalau tak faham memang nasib kita malang lah. Tu sebab tu kalau kita faham lain mayang, sebab dia ada tafahum. Kita faham apa kita baca tu. Tak, contoh kalau kita kata iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, engkau. Nampak lagi? Maksudnya kita dengan Allah Taala tu tidak ada jarak. Tidak ada antara kita dengan Allah, dekat tiada bersentuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana mau dekatnya kita dengan Tuhan. Kita kata iyyaka. Tak, hanya kepada mung. Maksud mung tu. Tak, bukan kata nama tu dah. Mung tu. Tak, dekatnya. Macam cakap dengan mung duduk gitu. Nampak? Tu. Jadi bila kita faham ka tu jauh tiada antara, dekat tiada bersentuh Tuhan dengan kita. Dekat atau tidak? Dia nak kabur terlalu dekat sehingga dia nak kata. Sama lagi. Kalau jauh, kalau kita makhluk sama makhluk, ni usuk, ni ambil. Ni jarak. Ada antara, jauh lagi. Dekat, paling dekat setuh, jauh lagi. Sebab setuh, ada lagi. Faham lagi? Kita dengan Tuhan tiada jarak, tiada dekat, tiada bersentuh, jauh tiada antara. Allahumma salli ala Muhammad, dekatnya kita dengan Tuhan. Faham lagi? Tu hebatnya kalau kita kata iyyaka, tu kita nak faham. Tapi dah kita tak faham, tak? Tu. Lepas tu benda pula. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Allahumma salli ala Muhammad. Tak, hanya kepadamu dia ya Allah aku minta tolong. Allah, sedap tak kita mayang? Sedap tak? Dan kita faham, aku ni fakir ya Allah, mu tu kaya, aku ni tak ada benda susah, tapi hak aku nak ada belaka di mu. Allah, sedapnya minta. Ke tak sedap minta? Masa sedap mu. Macam kita tak, kita rasa kita tak ada PT, dah pergi di Melbourne, janji dengan saya nak pergi di Melbourne, tahu? Melbourne, Australia. Nah, kita nak PT, kita nak pergi juga. Kita tahu kita ni perlu PT. Nah, dan kita tahu mak kita dalam payang saja 40,000 dah. Nah, jadi kita minta sungguh. Kita nak PT ni, kita tahu kita nak. Nah, hajat kita. Lepas tu kita tahu mak kita ada. Kita minta sungguh atau tidak? Sungguh, sebab kita tahu dia ada. Begitu kau kita dengan Tuhan. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami sembah, aku ni basat tangan tak benda susah. Wa iyyaka nasta'in, tala hajat aku ada di mu. Nampak? Sebab mu Rabbul Alamin, yang mencipta dan mentadbir alam. Aku nak ada belaka di mu. Sedap tak kita minta? Sedap. Sebab tu Tuhan kata kepada kita wasta'inu bis sabri was salah. Tengok. Tak, PA amal kau kita ngaji kalimah. Tak, mintalah kepadaku dengan sabar dan mengerjakan akan solat. Sebab tu dalam solat kita pun baca kanasta'in. Nampak lagi? Itu. Jadi kalau kita faham sungguh, Allah tu ada hak kita nak. Allahumma salli ala Muhammad, sedap minta pasal. Tu menghasilkan khusyuk dalam solat. Maka pertamanya kena faham apa yang kita baca. Itu salah satu. Okey. Maka dia kata, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ni orang baca sokmo-sokmo. Nampak lagi? Tu. Kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Ta'ala kata dia ciptakan kita, betul atau tidak? Betul. Sebab apa betul? Kita ngaji panjang dah bab kejadian manusia itu. Tengok belakang. Betul tak? Jadi sekarang ni orang kena start, yakin belaka dah. Kita diciptakan oleh Allah. Betul atau tidak? Okey. Jadi bila kita yakin dah kita diciptakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala kata kita ni hamba kepada dia. Kita kena mengaku atau tidak? Mengaku. Sebab kita tak ada apa-apa, dia yang ciptakan. Nampak? Lepas tu dia berkata kepada kita, suruh taat ke dia. Tak? Kita kena ingat, bila sebut suruh taat kepada Allah, semayang kau. Semayang ibu sekali. Doa pun semayang juga, melalui semayang juga. Tak, suruh taat pun kau semayang juga. Tak, dalilnya innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Nampak? Yang mencipta kamu, yang mencipta segala-galanya. Maka fa'budni, mu kena sembah aku. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab aku je Tuhan yang mencipta segala-galanya. Tak ada seorang yang menciptakan alam ini. Tak ada, walaupun sebutir air. Allah yang cipta segala-galanya. Bila Tuhan kata fa'budni, maka mu kena sembah aku. Sebab aku buat segala-galanya. Kita kena patuh atau tidak?
Kena patuh. Lagu mana nak patuh kamu ya Allah? Wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita faham cukup indah. Faham? Sembahyang juga. Dalam sembahyang juga nak minta, nak apa pun melalui sembahyang. Sebab tu wali-wali Allah dulu nak minta benda pun dia sembahyang dulu. Nah, tu. Orang minta tolong sembahyang ajak, buat air tawar contoh. Dia sembahyang dulu 2 rakaat, baru dia buat air tawar. Dak kemarau panjang, minta hujang, sembahyang dulu. Semua sembahyang dulu dah ke. Nampak lagi? Sebab wasta'inu bis sabri was salah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita mayang dok lagu mana. Enggak nanang. Mayang dok. Gak mula dok kata susah. Oh sombak aku lening. Warna pula. Gaji 2,000. Dok anak kau ramai. Hak duk sekolah saja 6 orang. Dah 6 orang berapa sebulan? Sombak je. Apa lagi? Cari mang lah tahu biti payah dah. Tu orang tak ada akidah cakap gitu. Dah Tuhan kata dah, aku ni Ar-Razzaq yang menguruskan rezeki. Apa lagi? Aku yang menguruskan rezeki. Mudah dengar aku suruh minta. Nampak? Minta dengan aku. Wasta'inu. Nampak? Mudah dengar ke? Aku suruh minta dengan aku. Sebab aku ni kaya Tuhan kata. Tapi dah kita dah semayang, dah kenal Tuhan, maka dah minta dengan Tuhan. Betul tak? Gini dengung kedai kopi dengan duk patah. Bang. Puas dah puas lepas orang. Lepas orang saja upang tau. Meram nanang. Ni kita nak reti. Kita ada Tuhan. Tuhan kita ni kaya tau. Hebat tak kita? Apa tanya Tok Limbat ni? Hebat tak kita ni? Hebat sebab kita ada Tuhan. Tuhan kita ni Tuhan sungguh, bukan Tuhan pelawak. Tuhan sungguh Tuhan kita ni. Tuhan Al-Qadir yang maha berkuasa, Al-Hakim maha bijaksana, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus. Nampak? Itu Tuhan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak benda, minta dengan nama-nama dia yang sesuai dengan keinginan kita. Nampak lagi? Kita nak benda, nak rezeki, minta dengan Ya Ar-Razzaq. Nampak lagi? Minta dengan nama dia. Dia khas dah untuk kita. Kalau kita berdosa, minta ampun dengan dia. Nampak? Dia ada sifat pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Nampak lagi? Aku tahu ya Allah. Mu berkuasa membalas segala kejahatan yang aku buat ya Allah. Tapi aku ni ya Allah tak mampu nak tinggal maksiat. Maka ampunkanlah aku ya Allah. Aku yakin mu maha pengampun. Sedap tak doa itu? Sedap tak ni? Baru sedap doa. Ni Tok Imam Astaghfirullahalazim kita belakang duk cokek bahasa tu. Hak tu pelakang dengan tisu tahu. Tok Imam Astaghfirullahalazim kita belakang mana? Masa ni lagi. Nampak lagi. Kena ada Tok Siok belakang, duk belakang pegang nyapu. Tok Siok kan bersih tau. Dia tengok belakang ada cakap masa doa. Bang, getang ke belakang nyapu atas kepala. Betul tak? Biar kau kita kasih sayang Tok Imam itu tu kita amin sungguh itu. Kita amin tu biar sungguh, biar muafakat molek. Betul? Tu baru sedap. Ni Tok Imam mengamin doa mu dah amin. Masih sungguh. Dak kat tahlil, kita tengok tahlil kan ni. Tok Imam baca doa bukan main ketua apa. Dia belang-belang gitu. La ilaha illallah. Hamba kat tahlil kau panggil hamba hidup belakang. Belakang. Kalau kapung-kapung tidak belakang. Kalau sijik mai suruh kita kembal dulu. Apa lagi? Kita di belakang kita tengok. Betul tak? Kita tengok Allah sedih ya Allah. Ini masyarakat kita. Masa Tok Imam doa tu kita amin sungguh. Amin sungguh. Minta sungguh-sungguh amin minta supaya Allah perkenankan doa kita ni. Ya Allah perkenankanlah doa kami ya Allah. Nampak lagi? Minta sungguh baru sedap. Okey. Maka itu yang pertama. Itu yang pertama. Okey. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil dia. Kita akan beriman kepada Allah, kita kena beriman juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Okey. Yang kedua, menyerah diri dan menunaikan perintah Allah. Menyerah diri dan menunaikan perintah Allah. Okey, kita tengok dia kata. Menyerahkan diri sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad. Sepenuhnya. Maksud dia 100%. 100% serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Comel agama itu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Dan menunaikan perintahnya Allah. Menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
tanpa sebarang alasan. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa sebarang alasan. Orang beriman ni, dia tanpa dia tidak alasan dah, wa sami'na wa ata'na. Baca surah Al-Baqarah tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tengok. Dah. Tu baca. Baca ayat tu. Kita buat wirid tu. Kita buat wirid tu. Tiap-tiap lepas mayat tu imam baca. Jadi siapa faham ayat ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia tubik pada sledging tu, aman damai. Aman damai. Tubik hilang kereta hilang. Kereta baru beli BMW 3 siri. Bang, hilang terus baru beli kemarin. Sabar. Sabar. Kita Tok Imam suruh sabar mak. Sabar apa? Dok kena ke Tok Imam. Mingat murah kereta ni. Mudah tadi baru baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul atau tidak ni? Tuhan tak akan uji kita kalau kita tak mampu. Jahatmu dia mengamuk. Betul tak? Betul tak ni? Ni kata patutnya bila kita baca dah tubik comel, ni hilang lipan ngamuk dah. Tunggu. Sanding baru baca amalan Rasul. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah perlu pada pemahaman dan penghayatan. Okey. Tengok dia kata, mana dalilnya? Orang mukmin ni wasami'na wa ata'na. Orang mukmin ni tak apa alasan, tidak beri alasan sikit abu. Itu baru panggil mukmin. Nampak? Okey. Tengok dia kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ini orang beriman. Tu. Kalau kita ngaji Quran, bila Tuhan guna kalimah mukmin, pasti dia taat. Qulil mu'minin. Yalah tu. Dah. Hei Muhammad, mu kata kepada orang beriman. Tu. Orang beriman dia pasti wa sami'na wa ata'na. Itu. Berbeza dengan amanu. Kalau kita ngaji kalimah. Betul? Sebab tu kita jumpa kalimah amanu. Amanu ni 280 kali Tuhan sebut dalam Quran. Amanu saja. Faham lagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasai diri dia beriman. Sebab apa ulama kata yang merasai diri beriman? Kita suka kita beriman sebab bila amanu ni belum tentu kita taat. Faham lagi? Kalau mukmin confirm kita akan taat kepada Allah. Sebab tu kita ngaji nak jadi mukmin. Apa mula-mula hak muda ayat itu? Mukmin yang asi, mukmin yang melakukan maksiat, mukmin yang abid, mukmin yang mengerjakan ibadah, mukmin yang salik dan mukmin yang keempat apa? Arif. Ataupun hak kitab kita tulis sidik tau. Tu hak tu baru dok derhaka. Hak tu wasami'na wa ata'na. Dengar tu patuh. Ini para sahabat. Itu baru panggil mukmin. Okey, yang merayak lagi pak itu ingat tak? Kena ingat ni, hak pak ni penting. Yang mengaji tu memang Tok Guru suruh ingat. Sebab bila you hurah ke dia lagi, kita menampak lalu. Hak ni pergi sini, hak ni pergi sini, hak ni pergi sini. Dah, pak kategori manusia, ingat lagi kata. Kafir, ingat lagi kita kata gitu. Mu'alaf, syirik, mukmin. Tengok. Pak. Jadi kita hari ni kafir dah. Kita Islam dah. Mu'alaf dah. Syirik. Kemungkinan kita syirik. Syirik benda ustaz? Syirik khafi. Kita banyak syirik tu hari ni. Jadi kita nak buang syirik tu baru boleh pergi peringkat mukmin. InsyaAllah lah. Itu sistem perjalanan ilmu. Jadi kita kena pastikan lah. Okey, kita tengok makna dia. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan Rasulnya, nampak? Supaya menjadikan hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dia. Nak beri alasan. Tak ada sikit. Allah Ta'ala kata buat baik kau orang tua. Buat baik lalu. Buat baik kepada anak isteri. Buat baik lalu kita. Nampak lagi? Menghormati jiran tetangga. Lalu. Tak tunggu dah. Nampak lagi? Tu. Hendaklah kamu menolong orang susah. Tolong. Buat baik kan anak yatim. Gosok kepala anak yatim. Gosok lalu. Nampak lagi? Dah kita nak tunggu bila lagi? Nak tunggu nyawa lekang baru nak taat. Baru nak pakai wasami'na wa ata'na. Situ memang mu taat dah sebab mu nampak. Mana lagi? Pada sampai nyawa lekang, Tuhan buka 7 petala langit. Kita baru nampak, ya Allah celakalah aku pada hari ini. Apa yang diberitahu oleh Rasulmu semua benar belaka, ya Allah. Nampak lagi? Harta-harta aku, ya Allah, aku nak pergi ke Gamil. Aku nak pergi ke Tok Imam. Nak pergi belaka kau.
Nak pergi belaka dah. Sebab nampak betul ni. Tuhan kata tak payah mui. Memang hak orang dah. Nah, bila nyawa lekang, harta kita semua tukar nama belaka. Betul tak? Ya tak ni? Masuk dalam hukum faraid belaka. Habis licin hak kita tak ada. Ada. Harta ni nipu ke tak nipu? Cakap apa? Nipu lah mata orang. Kalau tak nipu, sampai ke mati hak kita. Nah, ni tak mati lagi, nyawa lekang. Jatuh habis hak orang belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Masa tu baru nak sedekah. Tuhan kata, no, tak payah. Memang jatuh ke orang dah hartamu. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah orang beriman wa sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia terus taat. Nampak? Dia tak tunggu esok lusa. Tak. Kita nak tunggu bila? Tak nak ikut Al-Quran kata. Nah, orang beriman ni dia orang yang semayang, orang yang mengeluarkan zakat. Orang semayang, orang yang bersedekah. Sebab tu dalam Quran 30 ayat sebut semayang zakat, semayang zakat. Dah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Fasalli li rabbika wanhar. Tu salah satu banyak ayat yang ada. Sebut semayang zakat, sebut semayang sedekah, infak. Nampak lagi? Dia nak pergi dah. Orang beriman ni dia suka bersedekah. Betul tak? Apa sedekah Ustaz? Sedekah daripada perkataan sedekah, sidqun, kita membenar wujudnya Allah. Apa musydaqah tu? Aku membenar adanya mahsyar, adanya sirat, adanya mizan, adanya kausar, adanya neraka, adanya syurga, adanya pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu aku infak tanpa kedekut. Betul? Itu sedekah. Sidqun, kita membenar. Ni wasami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Itu iman. Barulah termasuk kita golongan orang mukmin. Tu. Lepas tu Ustaz, dah kita deraka ke? Tak beriman lah. Beriman juga. Mukmin yang asi. Bukan mukmin yang muti. Bukan mukmin yang taat. Mukmin yang derhaka kepada Allah. Melakukan maksiat. Asi ni melakukan maksiat. Tu. Macam kita orang awam, tak lepas daripada kesalahan. Sebab itulah kita nak istighfar sama-sama. Betul tak ni? Istighfar. Sebab kita tak lepas daripada dosa. Kita orang awam tak lepas. Tu. Maka kita nak istighfar. Minta apa samalah kepada Allah. Terus-terus minta apa sama-sama. Lepas tu selawat ke Nabi banyak-banyak. Ni hari Jumaat ni. Dah Tuhan kata dah kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuhan gunakan kalimah tu nak suruh kita ni tertarik selawat atas. Sebab Tuhan kata aku sendiri dan para malaikat aku selawat ke Nabi. Mu tak mau selawat lagi? Kau tak mau selawat lagi, memang kita berat nanang. Sebab Tuhan sendiri selawat. Tuhan ni siapa dia kok? Tuang langit, tuang bumi ni lah. Nampak lagi? Maka dia sendiri berselawat ke Nabi. Lepas kita siapa dia? Ya tak mau selawat, kita siapa dia? Nampak lagi? Sebab tu kita fikir kok. Tuhan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah tuang sekalian alam berselawat ke Nabi. Kita ni tak ada harta berseseng semua orang belaka. Tak mau selawat. Ni kata berat nanang. Nampak? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei, orang yang merasai diri dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, berselawatlah mu kepada Nabi dengan seelok-elok selawat. Selawat yang sempurna. Nampak lagi? Itu Allah Ta'ala suruh kita selawat. Selawatlah. Dengan selawat tu menterangkan jiwa kita. Dengan selawat tu dah menyebabkan hijab kita terbuka, dapat kita memandang akan kasih sayang Allah, sifat Allah. Itu tujuan selawat tu lah. Buka segala hijab. Betul tak ni? Hijab-hijab ni benda kok yang menutup pandangan kita kepada Allah. Nampak? Itu hijab, dinding. Maka dengan selawat ni, hijab itu akan terbuka. Bila hijab tu terbuka, maka kita dapat melihat akan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Semua sekali. Nampak lagi? Maka kita dapat memandang murahnya Allah. Start pada tu kita tak kena lah orang. Sebab nampak Ar-Rahman. Ya Allah, murahnya muka aku, ya Allah. Bersebek situ je kita. Sebek situ. Tahu sebek? Tak kata kat Terengganu. Sebek tu maksudnya rezak tu. Sebab memandang Ar-Rahman Allah, terlalu murahnya Allah kepada kita. Ini orang-orang yang dapat. Jadi kita nak tu dengan berselawat tu lah. Selawat je. Bukan payah pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah tak habis-habis mandah.
Faham lagi? Kau tak boleh juga, aku tak tahu. Memang tak mau masuk syurga kita. Betul tak? Sebab nak masuk syurga dengan amalan kita. Banyak mana amalan? Nah, kena cek pula sempurna tak sempurna. Nampak lagi? Nak masuk syurga dengan ilmu kita. Tu banyak Tuhan akan hisap ilmu kita tu. Mu ada ilmu mama ke tak? Mu ada ilmu mukabah orang ke tak? Ya banyaknya kita kena. Nampak lagi? Tak lepas kita. Jadi kita nak masuk dengan benda? Dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Jadi untuk mendapat rahmat Allah kena banyak selawat. Sebab tuang rahmat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak diutus kamu tu Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Maka diri Rasulullah itulah rahmatnya. Sebab tu kita nak selawat. Betul tak? Jadi dalam panggilan lain Rasulullah yahwi syafaat kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bila Rasulullah kasih ke kita, api neraka tak bakar dah kita. Pasal cakap itu hebatnya Nabi kita. Sebab tu para sahabat, dak kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap para sahabat ada berapa? Berapa orang? Sahabat? 200? Nabi dia berapa? 124,000 orang. Nabi dia 124,000 orang. Sahabat 124,000 orang. Maka 124,000 tu dah masuk neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia sahabat Nabi. Allah. Ni besar kita. Besar tu sahabat tu. Dah kita pula. Tak siapa yang ada kasih ke Nabi, tak ada bakar api neraka, tak ada. Kasih Nabi mendahului amal seseorang. Kita tidak akan ditimbang dia siapa dah. Kasih Nabi tu akak kita ke syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Dah nak cari tak tu? Nak lah tak? Dah nak dengan melalui benda. Kenal Nabi, baca sirah. Betul? Amal sunnah ni, banyak selawat dulu. Banyak selawat ke Nabi. Patut amal sunnah Nabi. Barulah rasa rindu kepada Nabi. Ya 4 step ulama ajar. Macam mana nak rindu kepada Nabi? 4 ulama khabar. Apa dia? Yang pertama, kenal Nabi. Kenal Nabi dulu. Ayah Nabi nama apa? Bing sampai ada 6. Lepas tu fardu ain. Apa lagi? Nampak lagi? Lepas tu kenal pula kehidupan Nabi. Lepas tu benda pula selawat ke Nabi. Lepas tu benda pula lepas selawat ke Nabi, amalkan sunnah Nabi setakat hak kita mampu. Faham lagi? Hak kita masih boleh buat, kita buat dulu. Sikit-sikit. Tu. Lepas tu istiqamah. Lama-lama datang rasa rindu. Yang keempat. Rindu ke Nabi. Ada rindu ke Nabi tak apa. Tu Nabi pun rindu kepada kita. Nabi kata aku rindu kepada saudaraku. Hadis tu masyhur, aku dah baca semua kan. Ketika maulud baca. Hak Nabi rindu. Sahabat katakan aku ni sahabatmu dah. Mu dah rindu ke aku ya sah. Mu sahabat aku. Aku rindu kepada saudaraku. Nampak lagi? Saudara. Ni kita ni semua ni lah. Kita ni. Tu dia. Dan Nabi rindu nak jumpa kita insya-Allah. Selamat kita. Tu. Maka selawat hari Jumaat. Kali kita khotik dah raya pula lagi. Masa nak bayar Jumaat kita khotik pun laung lah sekali lagi pula. Tubik sliding dak selawat juga. Motulah kata beranan. Saat ni baru khotik raya suruh selawat. Dah tubik pada sliding dak selawat juga. Mana mak? Bahaya. Bahaya dah tu. Dah ingatlah selawat Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lagi tu. Kita paku di kepala otak itu yang kita paku tu. Lengo otak khotik ayat. Paku selawat. Lagi. Tu. Okey. Habis itu. Tengok. Kita baca kali lagi dia kata. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, mukmin. Ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah nabinya. Sunnah rasulnya masuk Quran dan hadis lah. Kembali kepada Quran dan hadis. Untuk apa? Supaya menjadi hakim. Memutuskan sesuatu di antara mereka. Bila kita berlaku masalah tentang hablum minanas, perhubungan kita dengan manusia, kita mesti ambil Al-Quran untuk mengambil keputusan. Hakim ni benda keputusan. Hukum-hukum ni kau agak kau kita benda keputusan. Maka keputusan kita mesti berpandukan Quran dan sunnah. Kita tak boleh reka. Tak boleh reka. Mesti ambil pada Quran dan sunnah untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat itu. Bila Quran ajar macam mana nak mengubah masyarakat daripada jahat jadi baik, daripada kafir kepada beriman, lagu mana? Bukan dengan VPT, bukan buat program mainan program apa dah. Quran kata kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Hei Muhammad, kita Al-Quran yang diturunkan kepadamu ni, aku beri bekal mu Quran sutil ni untuk mengeluarkan manusia daripada kafir kepada mukmin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi untuk mengubah manusia mesti kita bawa Quran. Tapi bila kita buka Quran, hak nombor satu lagi Quran aja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ajar mereka kenal Allah dulu. Ajar mereka kenal Allah dulu. Bukan sembahyang dulu. Kenal Allah dulu. Faham lagi? Kenal penciptamu. Siapa yang makan kemung tu? Barulah kita boleh berubah. Sebab kita tak kenal pencipta, tak akan berubahnya. Sebab kita tak sedar diri bagi. Maka ni sistem yang diajar mesti berpandukan kepada hukum hakam Quran dan sunnah juga. Tak boleh konan-konan. Kalau ikut Quran Padang, tak mudah dia kata Quran Padang, mesti kena ikut. Faham lagi? Sebab Quran ada akidah, ada ibadah, ada syariat, ada akhlak, ada keluarga. Semua dalam Quran ayat belaka. Betul? Maka untuk mengubah manusia, ambil Quran lah. Jangan buat program-program yang dia ikut Quran. Ni program-program dia ikut Quran, berat sungguh. Tak jadi gitu. Nampak? Ikut Quran. Baru betul. Kita tak boleh ambil orang lain. Okey, menjadi hakim, supaya menjadi hakim memutuskan di antara mereka. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kalau kembali kepada Quran comel lagi. Macam mana bini nak balah ngetuk lelaki kalau ikut Quran? Tak balah tak balah. Kalau ikut Quran tak balah. Tak. Suami kena menghargai isteri, sebab isteri ada hak dia terhadap diri kita. Betul atau tidak ni? Patut kita patuh. Isteri tak boleh derhaka kepada suami, sebab suami yang tanggung dosa dia. Sampai ke Z. Faham lagi? Patuh-patuh belaka. Balah. Balah ke tak? Jauh. Comel tak Islam? Ni nak sabar ibadah ke bini? Yang kita pergi kamera heleng minggu depan. Bodoh. Masa pergi kamera heleng tu tak masang. Balik rumah buka pintu masang lalu. Dengan dunia tak jadi apa. Bulan depan beli mah pula. Hak besar tayar kereta. Faham? Dengan bini-bini boleh masuk dalam mah. Faham lagi? Baik 2 hari. Hari yang ketiga masang pula. Tak boleh. Dia kena agama. Betul tak ni? Agama juga. Memang tak padah dah. Dah kita ikut agama. Nampak? Abang kena keluar sikit nak jumpa Sain, jumpa Amir lah ni, Jumi Amir. Tu nak pergi kepuk keping. Dah tak apa abang air pergi lah. Dah balik awal InsyaAllah pukul 10 abang balik lah. Lepas tu balik pukul 3 pagi. Tak marah bini. Tak marah. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah hidung dah. Faham lagi? Tak marah. Sebab dia reti. Waalaikumsalam. Air masuk dia bagi kita. Aduh. Tak. Patut isupuhnya. Kalau bini tak beriman, dia katakan baru balik. Ingat ke tak jumpa cari jalan balik je. Kalau balik nak pergi tunggu. Kata sakit hati. Betul tak? Ni tak. Mau balik lambat pun dah kata benda. Dah mana bang? Lambat balik. Saya baca Allah siang ke abang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar bang, sabar. Faham lagi? Sedap gitu. Aku sedap. Sebab apa bini kata inna lillahi? Sebab dia ikut Quran. Faham lagi? Dia ikut Quran dalam perhidup. Konteks dia semua dalam kehidupan dia. Quran sebagai hudan, sebagai pertunjuk. Nampak lagi? Amang tak? Amang ke tak ni? Selesai dengan Quran dan sunnah. Mudah je. Selesai dengan tu. InsyaAllah. Tak boleh buat cara lain. Cara lain tak jadi. Cara Islam juga baru jadi. Amang nama lah. Gitu. Okey. Sambung sikit ni. Dan mereka itulah. Mereka itu orang mana? Orang yang beriman tadi lah. Orang-orang yang bernoleh kejayaan. Orang yang wasami'na wa ta'na ni, orang yang beriman kepada Allah, orang inilah yang boleh kejayaan. Apa dia kejayaan? Yakni masuk syurga Allah. Nampak? Masuk syurga Allah dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh temu Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah yang digilai, yang dirindui, yang dicita-citai oleh para arifin adalah melihat wajah Rasulullah di akhirat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmatnya. Tak ada dah nikmat yang paling besar, yakni melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat lagi.
Deh, masuk surga tu. Masuk surga dah bidadari beribu-ribu bidadari dah. Dengan air sungai yang mengalir macam-macam. Tapi kalau boleh tengok wajah Rasulullah, oh derita je. Derita. Para sahabat kepada aulia ilah nak melihat wajah Rasulullah. Itu nikmat yang paling tinggi sekali untuk hamba-hamba Allah. Ni itulah. Ya, kena kita cita-cita kita nak tu kena ada dalam diri kita. Nak temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka itulah orang-orang yang berjaya. Surah An-Nur ayat 51. Allahumma salli ala Muhammad. Mana kita ni? Master derah Dia nak buat benda. Nak katakan ni. Tengok pukul berapa dah. Saya tengok jam. Jam 10.34. Jam tu lebih kurang lah. Hak tu 3:04.30. Lagi. Kan lagi tu. Masa padang dah. Kalau kita sambung yang ketiga tu pukul 12 harang. Nak jemaah pula. Baik kita berhenti dulu. Kan? Nak sungguh. Dekat dah kita dengan kubur ni. Sungguh mata. Dekat dah jauh dah. Mari sahabat hamba. Sahabat hamba. Sahabat ya sahabat kau. Yang ngaji dengan banyak tahun dah. 8 tahun yang ngaji dengan hamba. Tu imam masjid. Tu imam masjid Pelong. Mati dah kemarin. Pelong mamak. Dah kenal ni. Dah kok. Dah kenal. Sebab dia pergi surah hamba. Dah lah. Kalau ada pergi surah hamba memang jumpa lah. Tu imam. Tu imam masjid Pelong. Meninggal dah kemarin. Tu mati dah. Itu peringatan daripada Allah kepada kita lah tu. Kalau nak sedar pun sedar lah. Hamba belah-belah nak pergi nak buat main. Hamba bawa anak buah hamba ni. Hamba kata anak buah hamba. Hamba tu tengoklah mati dah. Nak hak kita bangga lah ni harta benda apa sebut tak ada dah, tinggal habis dah. Apa lagi? Tak ada benda dah. Ni kata. Kalau nak sedar-sedar lah kita. Hak sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, sedekah lagu mana kau hak pandai Allah ya Allah, ya Rasulullah yang pahala banyak. Sedekah lagu mana kau? Tanya Nabi. Nabi kata mu sedekah ketika mu sihat. Ketika mu rasa sayang ke pitih. Kita sihat ni bukan kecil manis darah tinggi stroke dah. Kagak sihat bau. Masa kita sihat tu kita sedekah. Dan kita masih sayang ke pitih. Kita ada kedeku, ada rasa sayang. Masa tu afdal sedekah. Dan masih rasa ada keinginan nak tukar sport ring, nak tukar kereta, nak sabun sutuh. Masa mu ada nak tu, mu sedekah. Hak tu lah paling utama Nabi kata. Nabi jawab ke sahabat. Apa lagi? Jangan sampai nyawa dilekong baru mengkata ke Tuhan, ya Allah, harta ni untuk si fulang. Harta ni untuk si fulang ya Allah. Tuhan kata, no. Memang hak orang dah, bukan hak mung pun. Masa tu berderita kita. Bertapik menolonglah kita masa tu. Sebab tu nak bagi, nak sedekah sekarang. Jangan tunggu nyawa dilekong. Tapi kita rasa sayang sayang tu beri. Itu afdal. Boleh? Itu panggil perjuangan. Baru panggil juang. Kalau tak rasa sayang, tak panggil juang. Betul tak? Ke panggil juang. Macam kita gocoh dengan budak kita tujuh huti basah. Tomoy. Kawan tu baru suti basah dah habis mu gocoh dengan dia. Tak ada. Tak ada perlawanan orang panggil. Ya tu nak tunggu kita bersih boh. Dah sedap gocoh gitu. Kita nak gocoh ni sama tu. Baru kita lawan sungguh. Begitulah kita. Perjuangan kita melawan nafsu kita ni. Gitu. Ya gitu baru sedap. Sayang ke pitih? Sayang apa? Hak tu baru sedap. Gegar tangan ni. Nak pergi kamih puluh ya. Gegar. Sebab sayang. Hak tu hebat kita. Baru hebat dia panggil. Itu perjuangan kita. Tu Nabi aja gitu belaka. Contoh bab makan gitu kau. Bab makan tu berhenti ketika nak. Allahumma salli ala Muhammad. Sakit hati kita kau. Tapi sakit hati tak sakit hati, itu Nabi aja. Penawar segala penyakit, tak ada gauk, tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada jatuh sumbat, tak ada belaka. Apa penawar dia? Berhenti ketika nak. Bab makan dia penyakit belaka lening. Betul tak ni? Berhenti ketika nak. Nabi kata. Seksi tak kita? Boh, ayam percik boh. Masa nak, ingat ke Nabi kata berhenti ketika nak. Ketika kita berasa nak sangat, berhenti. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga kita nak bagi ke orang. Hak kita makan sedap tu, hak tu kita bagi ke orang. Pernah hak kita makan sedap, kedai kita makan. Sedap. Sedap tu bagi lalu. Saya tidak bagi aku. Sebab sedap. Sedap aku Nabi semua. Faham? Afdal. Nampak lagi. Sebab kau boleh kita nak habis kita, tak mau sikit kau orang. Betul tak? Itulah. Dak aja makan sama ramai-ramai aja kau. Toyang ikan siakak contoh.
Pala apa? Nampak lagi. Lawang ni. Biar ambil kamu. Allah derita aku. Tapi itu perjuangan dia panggil. Itu perjuangan kita. Baru dia panggil berjuang. Tidak ada hasil juang. Nyandor gitu dia nak makan. Ambil kamu pula. Tu dah gok. Tu dah gok. Orang kita tengok nak tu gitu-gitu. Tu cara dia. Jangan sampai nyawa lekong baru mu nak bagi. Jangan. Orang beriman sekarang. Dia panggil perjuangan kita dan untuk meraih nas'aluka ridhaka wal jannah. Okay, insya-Allah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga benda tu sebagai khalifah Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok kita sebagai khalifah pula. Besar juga tanggungjawab kita dah. Bukan sekadar hamba Pak Agong. Ni. Nah, khalifah pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Besar tanggungjawab kita. Hari ni mewah. Lepas kuliah subuh tadi, ada seorang hamba Allah tu dia kelompok. Lama dah dia ajak hamba naik bukit Marah. Kenapa Bukit Marah? Hamba dah aja naik lagi meh. Lama dah dia ajak terbang. Tahu terbang? Terbang daripada Bukit Marah terbang. Tiap dia pakai balik dia tahu dia balik memang dia minum air kedai datang ke apa sebab. Dia balik dia memang dia ajak hamba. Dia balik dia ajak hamba pergi naik Bukit Marah. Tadi lepas kuliah subuh dia ajak pergi. Naik Bukit Marah meh. Dia nak ajak terbang. Hamba tu tambah aku takut. Dia takut tak Ustaz, mari kita tengok saja. Hamba tamu dia kuliah aduhai kadang dang pula. Sekejap je tu. Hamba naik, tu dia fasilitas dia. Naik pergi. Ya Allah bukit catang gitu. Naik dengan ni ah. Mati-mati dah kau ini. Bukit jalan merah lu bakal orang air gitu. Nampak? Catang gitu boh. Mu berani naik ngelak mu Tak usah naik lah. Mesti ligat lah. Faham lagi? Boleh naik pakat tahu. Tatang gitu jalan. Ya Allah, matanya jatuh mati aku ini. Terbang elak kau tu kereta dia kau jatuh. Tak tunggu. Kau tajang itu turun. Kalau dia jatuh terjatuh tu. Bung. Tak apa ada sini. Lagi. Dia ajak pergi Bukit Marah tu kali duduk atas. Comel dah atas ni. Nampak semua bawah ni. Orang ya Allah ramanya. Dukung anak ada. Dukung anak umur bulan, dukung anak umur 2 tahun. Dia dukung anda. Apa tu? Nak ajak terbang aku dah berani. Petang karang Ustaz peluang ni kata Ustaz Zahar ajak dah itu terbang. Ni nak ajak Ustaz pula kata. Hamba takut dalam hati aku takut. Hamba boleh alasang. Dok hamba hari ni tak boleh. Hamba kena pergi ke Mamang. Kau dia ke Mamang. Esok tak boleh kau. Esok nak pergi ke Mamang lagi. Tak alik lagi tu. Aku takut. Pati kata, dah apa Ustaz? Balik bila? Sudah. Sebab dia program 4 hari sebenarnya Merdeka. Hari Ahad ni Ustaz nanti hamba memikir banyak dulu lah ni. Hamba memikir dia ke Mamang lah ni. Takut meh. Mu takut? Takut? Terbang dia kata rasa macam burung. Sedap itu. Bukit Marah tu tinggi dia 1,100 kaki. 1,100 kaki. Dia cerita terbang sedap ni pada bawah. Hamba terlanding mana? Pada bola bawah itu. Mati-mati aku ini. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, insya-Allah lah. Kita gitulah ingatlah tu sliding kita amal dah ad-din wal amal. Dekat dah kita nak mati. Dekatlah je. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk yang ketiga sebagai khalifah Allah. Banyak tugas kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.